Jadi sebab itu ada orang dalam kerja-kerja Islam ini, dia nak mengharapkan satu keuntungan yang cepat. Hari ini berjuang, esok menang. Hari ini berjuang, esok menang. Ini yang dipanggil golongan al-isti'jal. Golongan al-isti'jal. Golongan ini dulu dalam zaman Mesir ada ditunjuk seorang bernama Ahmad Rifa'at. Dia tak sabar dalam perjuangan dia untuk cepat menang. Akhirnya bila dia tengok pimpinan ketika itu dalam keadaan, ulama-ulama ketika itu dalam keadaan serba lambat, dia caci maki. Sudahnya dia pun kumpul kawan-kawan dia nak caci sekali. Akhirnya oleh kerana dia tak ada platform, maka dia buat satu kelab lah. Satu kelab macam Pasma boleh jadilah, begitulah. Dia buat satu kelab untuk caci maki Nabi. Akhirnya dia digantung. Bila digantung, dia lagi kuat bukan Nabi, di kalangan pimpinan ulama-ulama. Ini bukan zaman Nabi, zaman Hasan al-Banna, zaman gerakan Islam di Mesir pada ketika itu. Dia tak puas hati 3 perkara. Satu, kerana apa? Kerana pimpinan ketika itu tidak menghantar tentera pergi ke Palestin bantu orang Islam di Palestin. Yang kedua, kerana berlembut dengan kerajaan yang memerintah ketika itu melalui gerakan muwajahah silmiah dipanggil. Suruh ajak pilihan raya, ikut pilihan raya. Dia kalau boleh biar kita buat satu yang radikal. Yang ketiga, ada di kalangan muslimat-muslimat yang baru berjinak dengan jamaah ketika itu, tetapi masih belum menutup aurat. Dia tak sabar, kalau boleh perempuan ni kita cadangkan, kita sediakan cat, kata Ahmad Rifa'at. Kita cat saja, kalau dia berjalan tengok dia tak tutup aurat, kita cat dia punya betis, cat dia punya lengan, apa semua. Dia sebab tak sabar. Akhirnya bila pimpinan tidak mengambil kehendak dia secara cepat, dia pun caci maki. Akhirnya dia dipecat. Bila dipecat, dia pun oleh kerana ada hubungan peribadi dengan pimpinan, dia kalau boleh minta sumbangan duit. Dia nak pergi sendiri ke Palestin. Jadi ada pimpinan yang kesian, dia bagilah duit. Dia pergi sendiri ke Palestin. Sampai di Palestin, akhirnya dia ditembak, bukan oleh Zionis, oleh mujahidin Palestin. Sebab dia pergi bersendirian, mujahidin menyangka bahawa dia adalah ejen CIA, Talibarut Zionis. Itu akhirnya kesudahan kepada Ahmad Rifa'at. Cerita ini sangat masyhur. Jadi tuan-tuan sekalian, itu jadi apapun, maka dalam kerja jamaah ini dia tidak boleh buat secara sembrono, tetapi perlu ada satu tanzim dipanggil, satu sistem yang mengawal, yang menjaga. Dia tidak boleh buat macam kedai kopi gitu je, tidak, tetapi mesti ada satu sistem. Sebab itu sistem inilah yang Allah SWT dan Nabi banyak sebut dalam hadis-hadis Nabi. Man faraqal jama'ah qida shibrin, kata Nabi, faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih. Siapa yang memisahkan diri daripada jamaah kadar satu jengkal, Nabi kata, dia sebenarnya sudah merongkai ikatan Islam daripada lehernya. Allah sendiri sebut yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah itu turun dalam keadaan kita bersama-sama dengan jamaah. Jadi sehingga keruh dalam sebuah jamaah adalah lebih baik daripada jernih tetapi bersendirian, kata Nabi. Kadang-kadang kan keruh, gaduh sana apa semua kan, tak apa keruh, tetapi lebih baik daripada kita mencari jalan jernih tapi bersendirian. Akhirnya fed up dengan tu, kita pun menyepi diri seorang-seorang aja. Jadi itu Nabi kata tidak bagus. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, terdapat banyak dalil-dalil yang secara nyata menunjukkan beramal secara berjamaah yang kemas tersusun untuk menegakkan Islam adalah satu perkara daruri. Perkara daruri ini perkara yang sangat perlu. Tidak adanya dia maka tidak dapat berlaku. Tidak ada jalan kemenangan untuk Islam. Maka perkara yang sangat daruri. Firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan perlanggaran.